الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسير ولا تؤسر رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam ukhwah, salam mahabbah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar yang akan bersama kita untuk syarah daripada kitab Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam dan seterusnya dengan bacaan Al-Muq di akhir kuliah nanti. Yang berusaha Puan Hajah Rosniati binti Mansur bersama dengan tim Kemenut Iman yang dirahmati lagi dikasihi para pencinta ilmu yang istiqamah untuk terus berada mengimarahkan kuliah bersama dengan Gemit Kemenut Iman bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar. Semoga Allah tetapkan iman kita, Allah memudahkan segala setiap urusan kita, lapangkan hati kita dan ringankan kita dalam kebaikan, terutama sekali untuk kita menuntut ilmu pada malam yang barakah ini. Bagi memohon keberkatan bagi majlis kita pada malam ini, mari sama-sama kita membaca umum kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mendapat limpahan rahmat keberkatan dan dipayungi oleh para malaikat bersama kita sepanjang kita berada di halaqah ilmu pada malam yang penuh barakah ini. Majlis diteruskan dengan tanpa kita melengahkan masa lagi dengan segala bahagianya mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar untuk terus menyampaikan syarah daripada kitab Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, Kaulah ya Allah yang boleh membolak balik hati kami. Sabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati kami ya Allah pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub. Ya Allah, Kaulah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik. Kau ubahlah hati kami ya Allah daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina. Ya Allah, bukakan ke atas kami hikmataka, hikmah kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami ya Allah min khazain, dari segala sudut
khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, mohon maaf kalau ada terlambat sedikit tadi. Jadi insya-Allah saya pun pada malam ini pukul 9 suku nanti, 9 lah saya nak kena gerak. Sebab ada usrah sikit dengan sahabat-sahabat di KU JDT, umrah saya. Jadi insya-Allah moga-moga dipermudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Jadi kita terus dalam bab tajuk. Saya siap-siap tadi songkok pun saya tak pakai. Tak apalah. Terus ke sini, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, terus kepada dalam kitab, iaitu begitulah rupanya kisah Nabi Adam, begitulah rupanya kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Di mana hari ini kita masuk dalam bab yang ke-31, ingat saya kan, kalau saya tak silap 31, sebab saya tak tanda yang lepas, maaf. Jadi tapi 31 saya ingat, iaitu bab yang ke-31, iaitu hikmah, iaitu dah selepas kita cerita Hawa kan, tulang yang bengkok Hawa, iaitu kita masuk dalam hikmah perkahwinan suami isteri, di mana Adam dan Hawa ini pertama sekali Allah tak jadikan laki dan laki, perempuan dan perempuan, tapi Allah ciptakan lelaki dan juga perempuan, lelaki dan juga perempuan, lalu dikahwinkan. Itu pertama sekali. Ini fitrah, ini fitrah yang diletakkan kepada sifat manusia, iaitu fitrah mereka ini adalah berkahwin dan juga menikah. Berkahwin dan juga dalam keadaan bernikah. Jadi bila kita melihat tentang perkahwinan, tentang pernikahan, jadi sebenarnya dalam Islam telah sebut lama tentang hadis-hadis tentang pernikahan ini. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang selalu menjadikan perkahwinan ini sesuatu perkara yang dituntut dan sunnah daripada Nabi dan juga dalam Islam itu sendiri. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, bila kita menyebut tentang hikmah perkahwinan suami isteri, jadi kita nak lihat, kita sebut perkahwinan ni dari sudut pandangan daripada Dr. As-Salah Al-Khalidi, kan? Iaitu dimulakan, ingat dalam perkahwinan dan juga daripada pertama sekali hal-hal tentang cerita Adam, Hawa, Iblis. Ini ada satu kisah lah, iaitu kita kena tahu seluruhnya tentang hal-hal perkahwinan ini. Iaitu selepas Allah menciptakan Hawa, dia memberitahu bahawa kepada Nabi Adam bahawa Hawa ialah isterinya. Ini. Dan baginda ialah suami kepada Hawa. Hubungan mereka menjadi cerminan kepada semua pasangan suami isteri dalam kalangan manusia. Maksudnya bila cerita Adam dan Hawa ini adalah cerita manusia pertama dan kedua, yang mana dua-dua ini diciptakan daripada jiwa yang satu, yang mana akhirnya menjadi cerminan bagi orang-orang yang ada pada hari ini di seluruh umat manusia sampailah hari kiamat. Sebab itu banyak menceritakan tentang mereka berdua di dalam Al-Quran. Suami ialah pasangan kepada isterinya dan isteri juga ialah pasangan kepada suaminya. Dalam Al-Quran banyak meletakkan bahawa pasangan-pasangan tentang suami isteri ini cukup banyak. Setiap mereka merupakan pasangan bagi yang lain. Dan jadi ini menjadikan bukti yang kukuh tentang hubungan yang kuat dan erat antara kedua-dua pasangan, suami dan juga isteri,
Yang sudah pasti hidup tidak akan tenang dan sempurna. Bahkan matlamat khalifah juga tidak akan tercapai, melainkan melalui perkahwinan serta apa jua yang terhasil dari penyatuan ini. Kalau kita tengok wa ayatul lahum dalam surah Yasin, dalam surah Yasin, wa ayatul lahum. Pertama sekali Allah sebut wa ayatul lahumul ardul maitah. Allah ciptakan bumi ini adalah tanda kebesaran Allah. Allah jadikan bumi ini dalam keadaan bumi ini mati. Dalam keadaan bumi ini mati. Itu pertama. Dan ahyainaha, dan kami hidupkan semula. Dan Allah ciptakan bumi ini mati, Allah hidupkan pula. Dan wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Allah keluarkan biji-bijirin daripadanya untuk dimakan. Dan lagi Allah sebut subhanalladzi, maha suci Allah yang tanpa kekurangan. Maha suci Allah daripada sembarang kekurangan, yang telah khalaqal azwaja kullaha, yang telah menciptakan semua ciptaan dia ini azwaj, pasangan. Ini Allah cipta. Seluruh, maksudnya bukan suami isteri saja. Perempuan laki je ada sepasang. Tapi kasut pun ada sepasang. Mimma tumbitul ard, daripada tumbuh-tumbuhan. Daripada tumbuh-tumbuhan, kalau kamu lihat dari tumbuh-tumbuhan pun ada yang jantan betina. Saya pernah sekali bela pokok betik sampai ke sudah tinggi besar, tiba-tiba tak ada buah. Rupa-rupanya mandul. Bukan mandul lah, jantan. Jantan. Jadi adalah buah ada tapi tak boleh besar. Gitu je lah. Jadi benda tu rupa-rupanya ada pokok dia jantan, ada pokok betina. Semut ada semut jantan, ada semut betina. Orang Kelantan lagi dahsyat. Masa saya kat Kelantan dulu, pelajar-pelajar pun kena betina jantan. Dia sebut, hok pelajar jate kok ki. Kok ki. Oh pelajar tina kane. Dia kata. Dia kata Kelantan gitu, jantan betina. Johor tak ada. Johor, pelajar-pelajar perempuan di sebelah kanan dan pelajar-pelajar kiri sebelah kiri. Di lain. Hok pelajar jate kane. Orang hok tina kiri. Tapi kalau kat Johor ni ganas sangatlah. Sebut, okey, jantan-jantan yang dirahmati Allah belah kanan. Dan betina-betina sekalian sebelah kiri. Lain namsa. Okey, jadinya begitulah. Okey. Tapi nak sebut bahawa ada jantan betina. Ada laki perempuan. Sebab tu dipanggil jantina. Kita orang Melayu kita panggil jantina. Sebab jantina ini adalah merupakan perkataan daripada jantan betina. Dia ambil singkatan daripada kataan jantan dan betina. Sebab tu dia panggil jantina. Jantina. Itu saya teka lah. Tak ada pun dari sudut ilmiah ke apa. saya rasa je. Jantina tu dia ambil dari perkataan jantan betina. Jadi dia tulis dekat dalam buku form UPU kita ni, jantan betina. Jadi senang je ambil jantina. So jantan ke betina ni? Jadi kita jawab lah. Patut jawab betina atau jantan. Tapi kita jawab laki perempuan. Laki perempuan. Jadi kat sini, Allah ciptakan semua sepasang. Azwaj. Dari sudut apa pun Allah letakkan sepasang. Daripada diri kamu. Dari sudut nama-nama binatang. Nama tumbuh-tumbuhan. Dia ada dia punya ni. Wa min anfusihim, daripada kalangan kamu. Wa mimma la ya'lamu, daripada apa yang engkau tak tahu. Bagi ulama kata, supaya hidup ni kalau tidak ada sepasang, maka dia tidak sempurna. Maka dalam keadaan tak menenangkan hati kita. Kalau hidup ni nak tenteram dalam kemuncak keluarga, kemuncak kehidupan, dia mesti ada pasangan. Sebab itu, ketika mana Adam diciptakan, Allah ciptakan pasangan dia supaya sempurna. Sempurna. Dia ginilah. Dia jenis pasang ni. Dia jenis sempurna. Dia tidaklah begini. Kalau laki dengan laki, dia belaga gini. Laki perempuan, laki dia gini. Dia sepasang. Jadinya, sebab sepasang ni bila saya tengok, bukan di kalangan manusia je yang rasa tidak sempurna, tetapi kalau kita tengok, macam ni air saya. Ini air limau. Rumah saya buat air limau sebab suara dah agak serak. Jadi, dia ambil air limau. Tapi, air limau ni, dia punya bekas ni, dia tak ngam kan, dia punya ni. Penutup ni. Saya kata penutup di mana? Penutup dia kata bagi penutup bekas ni. Jadi yang ni dia, walaupun dia bukan sepasang sebenarnya. Kalau mak saya ni tak suka ni. Kalau arwah mak saya tak boleh ni. Dia kalau tapawir dia tutup lain.
Oi, lagi-lagi kalau nak raya tu tempat tutup kuih tu, tutup dia warna lain. Saya kata tadi bukan tak fokus dah sebenarnya. Fokus sebenarnya nak bagi apa bekas tu jangan, dia kata boleh lah tu. Mak, saya kata tadi bekas tu kan tempat tutup tu rapat. Yang penting tak lemau. Diamlah kau ni. Oh, dia cari. Kau pergi cari. Oh, dia kata. Kau pergi cari sampai jumpa. Kau yang makan hari tu. Oh, kena marah. Padahal benda tu simple. Dia Tupperware tu dia punya tutup lain. Tak boleh. Dia kata tak ngam, dia kata. Dia kata tak sesuai, tak serasi. Tak orang kata tadi tak apa, tak mencerminkan apa, muslimah sejati. Kita kalau beraya ni mesti nak seragam. Kalau boleh isteri saya ni, kalau saya nak berjalan, dia dah siap dah semua, baju mesti merah. Tadi saya pergi swimming dengan anak. Lepas swimming ni, dia nak pergi ajak saya pergi Mad Valley. Dia dah siapkan dekat belakang tu, baju merah belaka. Saya dengan dia ni baju hitam. Dia dah sediakan tu baju hitam. Apa saya cakap baju biru ni lah. Lawan nak bawa baju hitam, pakai baju hitam lah. Kata. Dia ni mesti nak seragam. Dia jenis orang macam ni, dia nak seragam sebab nak biar cantik. Biar cantik, biar seronok. Betul. Bila kita pakai seragam ni rasa senang hati, rasa best. Sebab tu ada perempuan ni sampai beg tangan dia warna 3. Sebab nak sesuaikan warna. Sebab tu kadang-kadang orang lelaki juga sama. Kenapa dia pakai seluar selek warna hitam? Kerana seluar tu sesuai dipakai semua benda. Sebenarnya laki-laki pun ada benda yang nak sesuai dengan apa yang dipakai. Sebab tu dipakai general warna iaitu hitam. Bila kita pakai songkok putih dan hitam, ataupun bila kita pakai seluar warna hitam, maka dia general kepada semua pakaian. Pakaian kita warna biru, kena seluar hitam. Sebab apa? Itu namanya sepasang. Maksudnya, kalau ada satu hari saya pernah pergi, masalah kita ni bukan pasal apa, kasut kita hilang sebelah pun kita susah hati dah. Sebab tu orang yang berpasangan ni di hidup dia senang, tenang. Sebab bayangkan kalau kita punya kasutnya hilang sebelah, suruh pakai kasut sebelah lain je pun kita dah rasa tak sedap, tak seronok. Padahal sama rasa, tapi manusia ni bila dia memakai perkara yang tidak sekata, yang tidak sepasang, maka dia akan tidak tenteram hatinya. Tidak tenteram hatinya. Botol susu. Bayangkan botolnya ada puting lain. Tak boleh masuk. Tak matching. Maka tak tenang, tak tenteram. Tak tenteram. Jadinya semua benda yang diciptakan oleh Allah, ada kelebihan dia, ada kelemahan dia. Tapi yang pertama, Maha Suci Allah yang telah menciptakan semua benda dalam dunia ni mesti ada pasangan dia. Bahkan Tupperware juga bila tutup, dia punya penutup, dia punya Tupperware penutup dia ada. Bila botol ada penutupnya. Bila ada kereta, pemandunya pun ada. Jadinya barulah bila ada suami, ada isteri. Ada isterinya. Sebab tu, kita kena tenteram dalam hidup kita ni bila ada pasangan. Siapa-siapa yang anak-anak kita yang hidup dan dia tak nak pasangan, sebenarnya jiwa dia tidak berapa tenteram. Maksud tenteram lah maksudnya tidak klimaks nikmat yang Allah letak. Kesempurnaan manusia tu terdapat pada suami isteri. Sebab saya banyak kelemahan. Saya kata dengan orang rumah banyak kelemahan saya. Sebab tu saya, kalau orang kata saya ni memang, saya 83 berat badan. Ramai orang tak percaya. 83 berat badan. Lepas tu tanya balik, kenapa ni berat badan tak berapa gemuk sangat, tapi 83. Saya kata daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi dulu, waktu saya bertunang dengan dia lah, waktu belum kahwin. Daripada kecil lagi. Sebenarnya saya ni, dari kecil lagi mak saya kata berat saya 4 kilo lebih. Bayi masa lahir. Tapi badan saya kecil. Tapi berat badan. Tapi saya jangkalah, saya ingatlah. Dia berkata bukan tulang besi, admin. Mungkin berat tulang. Berat tulang. Sebab tu sampai sekarang, saya berat tulang. Bila suruh angkat gas, bila suruh lipat baju tu, ya Allah, payah sangat. Mungkin disebabkan apa? Sebabkan sebab asal dulu memang dilahirkan sebab berat tulang. Sampai sekarang kesan dia baru nampak. Kan? Kesan dia baru nampak. Okey. Jadinya, bila itulah Allah, bismillah. Minum dulu. Baru ada kerjasama. Adalah kelebihan-kelebihan tertentu. Kadang-kadang bila kita cerita kelebihan ni, kelemahan ni, kedua-dua pasangan ada. Tapi salinglah disebut. Yang Nabi sebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat ni datang bila mana kita mula menghargai. Nikmat al-imta'u bihi. Imta' maknanya mata'. Mata' ni, imta' ni maknanya rasa seronok, rasa bahagia hidup ni, sakinah, tenteram ni, bila kita mula menghargai. Jadi bila kita ada pasangan, kita hargailah. Hargailah.
bukan kita menyuruh mereka menghargai kita. Jika ada suami, hargailah. Jika ada isteri, hargailah. Walaupun suami kita tak berapa berkenan dengan perangai dia, jadi kita hargai dia. InsyaAllah, bila Allah letakkan hargai pada kita, maka kita tidak akan rasa susah dalam dia. Kadang-kadang manusia ni ada iblis, ada syaitan yang menyebabkan kita rasa susah sangat nak dengar cakap suami. Kadang-kadang bila mana suami ni suruh kita ni basuhkan tangan, ambil air basuh tangan. Kadang-kadang susah, macam sama semua orang. Dulu arwah mak saya, dia boleh ambil masa kat kedai makan, nanti dia akan ambil mangkuk. Dia minta kedai mangkuk, dia akan bawa mangkuk tu. Dan kemudian nanti orang bapak saya ni akan, bukan bapak saya raja, tidak. Kadang-kadang ada juga waktu yang bapak saya rajin sebagainya. Tapi mak saya suka benda tu. Sebab apa benda tu? Kebiasaan lah. Nanti dia kata ambilkan ni, nanti mak saya ambil. Mak saya pun guru besar. Tapi benda tu payah nak laksana walaupun diri saya sendiri. Diri saya sendiri. Tapi saya pelik kadang-kadang bila makcik-makcik ni kadang-kadang suka ambilkan air untuk saya. Tuangkan air. Kalau ada habaib tu tuangkan air, buatkan air special, senyum airnya. Tapi kalau dengan suami masam. Sebab apa? Sebab ada bukan benda tu susah. Sebab ada sifat yang iblis selalu hasut pada diri kita supaya kita susah nak melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala perkara yang baik. Sebenarnya sama juga dengan suami. Kadang-kadang dengan suami juga sama. Saya perhatikan kawan-kawan saya ni bila dalam ni tak boleh bergambar dengan isteri tu gini. Susah tak bergambar? Begini je. Tapi bila dikata bahawa kadang-kadang lelaki dikata tidak suka bergambar. Saya kata tidak. Tidak. Laki-laki bukan tidak suka bergambar. Sebab ramai kawan saya semua banyak lelaki. Bukan banyak, memang semua lelaki. Mana ada dia tak suka bergambar? Cuba tengok kalau dia konvoi. Cerai nak tengok dia konvoi. Macam saya siap melompat lagi. Dekat mana? Dekat dalam atas motor. Dekat sebelah motor lompat. Bergambar daripada KL. Pergi sini bergambar. Sikit bergambar dengan kawan-kawan. Dia suka bergambar sebenarnya. Siapa kata laki-laki tak suka bergambar? Kita je sebut laki-laki tak suka bergambar. Dia tak suka bergambar dengan isteri dia. Dia gitu muka dia. Kalau bergambar dengan anak-anak cepat dia buat begitu. Tapi kalau dengan kawan-kawan dia keluar berjalan. Saya kalau kawan-kawan keluar berjalan. Pergi ke usrah ke. Semua masing-masing bergambar. Oh semua gini. Ya. Saya laki-laki saya tahu lah. Jadi tapi kalau dengan isteri dia, satu gambar haram tak ada. Dia memang payah nak ambil gambar. Jadi benda ni pun kadang-kadang satu benda yang saya tengok. Bukan tak suka bergambar. Tapi bila suami isterinya jadi begitu. Saya pun tak faham. Isterinya pun sama juga. Kalau dengan habaib, ya Allah. Kita menyebut tentang perkara yang hari ini sebenarnya manusia ni sama je. Dia boleh bertolak ansur dalam kehidupan. Jadi kembali balik. Ingat, tenteramnya dalam Al-Quran sebut, tenteramnya manusia ni dan dunia ni kerana ada pasangan. Allah jadikan semua sekali keseimbangan dunia ni termasuk daripada tumbuh-tumbuhan bumi ini sendiri sepasang termasuklah di kalangan kamu sendiri supaya seimbang, supaya tenteram. Manusia ni bila dia berpasang barulah kehidupan dia akan seimbang. Seimbang. Sebab tu ada dulu masa satu buat bisnes. Masa tu saya bujang. Tapi ada satu ni orang ni dah kahwin. Malah dikata bahawa kau boleh lami bujang. Aku dah kahwin payah sikit. Tapi bila saya dah kahwin, baru saya nampak. Sebenarnya orang yang dah kahwin dah lebih senang kalau bisnes. Sebab itulah saya tengok orang yang ramai yang berjaya dalam bisnes adalah orang yang dah berkahwin juga. Yang dah berkahwin juga. Jadi maksudnya tidaklah menjadi satu alasan lah. Bila perkahwinan ni menjadikan susah hidup. Tak. Sebenarnya perkahwinan ni akan menjadikan hidup ni lebih sempurna. Sebenarnya bukan hidup susah. Hidup susah. Sebenarnya tak ada masalah. Saya pun kalau nak mengeteh tak ada masalah. Ngeteh je lah. Kedai kopi. Tapi saya jarang. Dulu saya suka mengeteh kedai kopi. Sampailah pukul 2 pagi, 3 pagi. Tapi disebabkan dah berkahwin dah lama hilang. Tapi bila ajak beli mengeteh, saya mengeteh. Tak ada masalah pun. Jadi sebenarnya jangan silapkan dari satu perkara kelemahan kita. Tak boleh menghafal Quran kerana kita susah sebab ada suami isteri. Kita begini kerana susah ada anak-anak dan sebagainya. Kata begini. Sebenarnya kita yang menyusun kehidupan. Sedangkan anak Perdana Menteri pun yang hebat hari ni, ahli parlimen yang hebat, Perdana Menteri, ahli bisnes yang hebat. Anak ni pun ramai. Isteri dia pun ada. Jadi sebenarnya hidup suami isteri, dulu waktu saya belajar, waktu saya awal rumah saya nak sambung belajar, mulut-mulut ada keluar. Kan pada saya muda dulu, saya muda lagi sekarang lah. Tapi masa tu 30-an lah. Jadi dia nak sambung belajar. Saya kata sambung belajar lah. Jadi bila ada mulut-mulut, mula-mula je ni semangat nak belajar. Nanti dah kahwin, dia kata. Dah kahwin, tak boleh lah, dia kata. Jadi bila saya tunjukkan lah, baru dah kahwin, sambung belajar, dan kemudian dan habis belajar rumah saya, kan, dan sekarang dah berjaya dalam pelajaran dia, dan kemudian ada anak pula 6. Jadi tunjukkan bahawa boleh juga berjaya dalam keadaan apa saja. Jangan menyalahkan perkahwinan itu.
Jangan menyalahkan sedikit perkahwinan tersebut, kan? Jadi jangan. Jadi pertama sekali jangan menyalahkan perkahwinan. Salahkanlah diri sendiri. Sebab tu kalau kita tak bahagia, jangan salah orang tak hargai kita. Salahkanlah diri. Kita tak menghargai orang. Jadi kalau saya tak bahagia hidup, saya tak pernah nak salahkan orang lain tu, malu. Sebab biarlah saya salahkan diri saya sendiri. Sebab mudah. Kalau kita salahkan diri sendiri ni, action mudah dari diri sendiri. Jadi saya senang berubah. Kalau salah tu daripada diri saya sendiri, jadi saya senang nak ubah. Sebab bangun pagi saya boleh ubah diri saya sendiri. Tapi kalau salah tu kerana saya tak bahagia kerana diri orang lain, saya susah nak bahagia, nak ubah. Sebab saya susah nak ubah orang lain. Bahkan diri sendiri pun saya tak boleh ubah. Bagaimana saya nak ubah orang lain? Bahkan saya sendiri pun tak boleh ubah. Bagaimana saya nak ubahkan isteri dan anak? Jadi begitulah saat Allah kata bahagia ini terletak pada diri sendiri yang menghargai. Jadi moga-moga hidup ni mudah. Jangan kita susahkan. Jangan susahkan. Jadinya seterusnya dan kemudian dikata ini bermakna, dikata jadi ini adalah bukti bahawa kedua-dua sudah pasti tidak akan tenang, suami dan lelaki dan perempuan, sekiranya mereka tidak hidup bersama. Ini lumrah hidup manusia dan fitrah. Walaupun ada di sebahagian saudara orang rumah saya yang memang hari ini tak berkahwin. Dia bukan masa tak berkahwin tu sebab tak ada jodoh, sebab pengkit. Sebab pengkit. Sebab kawan-kawan dia semua perempuan saya nampak yang cantik, yang berjalan berdua, berputus. Ada masalah yang ini ni. Bukan masalah dia tak kahwinkan, tak ada jodoh. Itu lain. Itu saya faham sangat. Tak faham sangat nak berkahwin. Tapi tidak ada satu benda yang sesuai bagi dia, itu lain. Tapi yang tidak nak berkahwin ni memang tak nak kahwin. Daripada inilah di kalangan yang disebut sebagai orang yang sebenarnya dalam hidup dia tidak Allah letak sakinah. Kalau dia memang tidak boleh berkahwin kerana sebab-sebab tertentu yang menjadi sebab kepada dia tidak ada jodoh, tidak mencari tapi putus, itu lain. Tapi nak sebut bahawa yang tidak berkahwin ini, maka hidup dia Allah takkan campakkan ketenangan. Rabi'atul Adawiyah tidak berkahwin. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tidak berkahwin. Kerana menuntut ilmu dan asbab-asbab dia tidak menuntut. Kerana tak kahwin kerana nak jaga mak dia yang dia takuti kalau dia kahwin begini-begini. Tapi ada orang yang tak kahwin ni kerana memang dia tak nak kahwin. Dibenci perkahwinan ini kerana mungkin dia lesbian ataupun dia gay dan sebagainya. Jadi yang ini ni antaranya hidup mereka ni Allah takkan campakkan ketenangan dan ketenteraman dalam hidupnya sebab dia tidak sempurna. Tidak sempurna. Bahkan matlamat seorang khalifah tidak akan tercapai melainkan melalui perkahwinan. Dan jadi khalifah yang hebat, Nabi SAW kahwin. Sayyidina Abu Bakar berkahwin yang hebat. Sayyidina Umar berkahwin. Sayyidina Uthman berkahwin. Kan? Dan kemudian Sayyidina Ali berkahwin. Kan? Malah Sayyidina Abu Umar bin Aziz ada isterinya. Muawiyah, sultan-sultan, kebanyakan ada isterinya. Jadinya boleh melihat bahawa berkahwinan itu merupakan satu permulaan menjadi khalifah. Dan mencapai tahap permulaan khalifah serta apa jua yang terhasil daripada penyatuan ini. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkahwin. Semua saya kata tadi yang ingin berkahwin tetapi tidak ada jodoh itu lain. Yang ni, saya cuma bincangkan tadi tentang sahabat-sahabat yang tidak berkahwin kerana dia membenci perempuan lelaki. Dia mesti nak perempuan dan dia tidak menyebabkan dia tidak berkahwin. Kan? Dan berlaku baru-baru ni perceraian suami isteri di UTM. Dia sebenarnya sahabat orang rumah saya, dia cikgu asal. Tapi kerana dah 4 tahun lalu dia berbual dengan isteri saya tentang perkahwinan dia dengan suami dia. Sayalah yang menyebabkan dia bercerai. Saya. Bukan bercerai itu bukan saya ni iblis atau syaitan nak suruh bercerai, tidak. Kerana suami dia tidak pernah menyentuh dia selama 4 tahun. Suami dia ni kira kerja model. Handsome suami dia. Kan? Handsome. Maksudnya smart. Kemas, badan slim. Kan? Tegap. Tapi rupa-rupanya bila kita tahu dia tak pernah menyentuh suami isteri dia. Bila suami isteri saya ni kan dia masa mula-mula dia kerja, dia dah kerja sebagai farmasis. Lepas tu dia ni main gym selalu. Lalu satu ubat tu dia tunjukkan pada isteri saya lah. Lepas tu dia kata dia selalu makan ubat ni. Lepas tu isteri saya cek, rupa-rupanya ubat tu ada kat farmasis dan kadang-kadang diharamkan farmasis. Kalau ada pun farmasis dalam kawalan doktor. Iaitu dia mesti digunakan dalam keadaan kadar yang tertentu. Sebab ubat itu sekiranya digunakan banyak, dia boleh mendatangkan hormon perempuan. Hormon perempuan. Hormon perempuan datang. Bila dia makan banyak, takut dia nak tegapkan, dia nak naikkan buah dada dia ni. Jadi dia makan ubat tu. Sebab tu orang yang hari ni main gym, hati-hati. Anak-anak kita yang main gym, kena tengok ubat apa yang dia makan. Ubat itu boleh mendatangkan hormon perempuan. Sebab badan dia, buah dada dia naik. Sini. Dia punya ponggol dia besar sikit. Jadi benda tu
adalah sebenarnya mendatangkan, menghilang, dan akhirnya sedikit demi sedikit hormon lelaki pada diri dia hilang. Akhirnya dalam hidup dia ni, dekat awal-awal hidup dia ni, dekat dinding-dinding rumah dia, dia kata suami dia perasan letak gambar-gambar lelaki. Gambar Salman Khan badan tegap, gambar kawan orang-orang yang badan bina badan. Bila jalan je dia tengok badan lelaki. Oh, semat lelaki tu. Dia dah mula mata dia tengok badan lelaki. Dia suka dengan badan lelaki. Collection buku-buku dia semua badan-badan yang tegap. Kan dah tak normal. Bukanlah kata bahawa normal bila tengok badan perempuan. Tapi suami yang suka tengok perempuan, walaupun kita tak suka, tapi itu normal. Tapi yang ini dah tak normal. Suka kepada lelaki. Pada mula begitu, lama-lama lebih berlebihan. Berlebihan, sehingga akhirnya tidak menyentuh isteri lagi. Dia tengok badan isteri dia pun dia tak suka. Nah, akhirnya, kita katalah, rupanya dia adalah seorang yang suka pada lelaki. Perkahwinan tu untuk menutup mata je. Menutup mata mak bapak dia. Akhirnya bercerai. Habis dah 4 tahun, 5 tahun, tak pernah menyentuh. Keluar bilik air pakai tuala dan sebagainya. Jadi insya-Allah tu di antaralah perkara-perkara yang diharamkan oleh Islam pada hari ini, yang mak saleh dah banyak lah. Orang-orang di Jepun dah banyak lah. Yang baru-baru di China, lelaki kahwin dengan perempuan, lelaki kahwin dengan lelaki dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang amat disebut oleh Nabi, tidak di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga jadi beruntunglah kan isteri-isteri, bonda-bonda kat sini yang suaminya masih lagi suka perempuan. Bukanlah suka tengok, tapi sekurang-kurangnya bila suami kita dia tengok dahi licin. Abang pantang tengok dahi licin. Untung suami awak bonda masih lagi suka perempuan. Bayangkan kalau suami perempuan suka lelaki. Suka lelaki. Wallahu a'lam. Jadi kena tundukkanlah pandangan. Tundukkanlah pandangan. Cuma nak kata suami kita ni normal lah. Not normal. Dia tengok Pandalila. Dia tengok orang berenang. Sejak bila pula pakcik suka tengok terjun bebas. Terjun bebas. Okey. Saya pernah tengok lah. Dekat mana? Dekat satu kedai makan. Lepas tu pakcik tu pakai songkok tengok. Dia tengok orang tu berenang. Dia khusyuk betul. Dia khusyuk betul. Tak tahulah dia sebenarnya dia suka berenang tu ke. Dia suka sebab dia suka apa tu? Terjun bebas juga. Ataupun dia memang patriotik. Suka tentang sukan. Tentang sukan untuk Malaysia menang. Tak tahulah. Ataupun suka perempuan tu pakai spender. Okey, wallahualam. Tapi sekurang-kurangnya lelaki tu normal lah. Cuma berdosa lah. Berdosa. Okey, jadinya ketika mana disebut ini menunjukkan bermakna lelaki jika bersendirian tidak mampu meyakinkan dirinya sendiri. Oh iya ke? Saya pun tak tahulah. Tapi kalau betul lah waktu bujang kita ni macam mana? Saya waktu bujang dulu. Tapi saya ingat saya waktu bujang dulu badan saya 56. Itu je lah. 56, 57 tu berat badan saya waktu bujang sebelum berkahwin. Tapi selepas berkahwin berat badan saya telah mencapai 83 kilogram. Jauh 57 hingga 83. Dan berapa gram tu? Jap. Saya tak nak kira berapa dia punya, berapa jarak dia. Sekejap, 83 tolak 57. Tak banyak sangat lah. Tak banyak sangat. Lebih kurang masa bujang dulu 57 dan hari ini 83. Jadi cuma naik lebih kurang dalam 26 kilo saja. 26 kilo saja. Tidak banyak lah. Tidak banyak. Orang rumah saya dulu 39 berat badan dia. Sekarang dah 56. 56. Dah berapa tu? 56 tolak 39. Pun lebih kurang 17 kilo. Begitulah. Bahagianya suami isteri saling melengkapi. Okey, jadinya ketika mana saat itu salah orang rumah lah. Isyik masak lemak cili api. Mainan tarik. Ini tapi dia bagi hari ni, dia bagi saya buka rupanya dia bagi air limau. Jadi air limau. Bismillah. Moga-moga dengan air limau ni turunlah sekilo insya-Allah. Dan kemudian ini matlamat jika lelaki bersendirian tidak mampu untuk meyakinkan diri sendiri. Sebab tu ada satu hari kematian suami isteri. Ada satu hari hadis Nabi SAW melihat sahabat ni di kematian isteri dia. Maka pada esok harinya dia jumpa orang lelaki tersebut. Dia kata kahwinlah. Maksudnya ini bagi lelaki, dia ada kelebihan bagi lelaki. Iaitu Nabi tak bagi orang yang lelaki biasa berkahwin, biasa berpasangan, tapi dia bersediaan. Bukan pada perempuan.
Kenapa? Itu saya pernah, sahabat saya Ustaz Rifki pernah bincang benda ni. Kenapa? Kenapa bila laki-laki, bila dia dah biasa bersama, tiba-tiba dia bujang, Allah suruh dia kahwin lagi. Berbanding dengan perempuan. Berbanding dengan perempuan. Ada sebab. Daripada hadis Nabi dah ada nampak dia punya kenapa kaedah-kaedah dia. Kenapa laki-laki tidak boleh bersendirian. Selangkan dia dah biasa bersendirian berbanding dengan wanita. Jadi satu sifat. Ini sebenarnya sifat. Sifat perempuan dan lelaki ni memang tak sama. Memang tak sama. Sebab itu dijadikan mereka ni berpasangan. Berpasangan. Kalau sifat dia sama, tak jadi pasangan. Tak jadi pasangan. Kalau dua-dua penutup, macam mana? Mesti ada tapawirnya, ada penutupnya. Ada mangkuk, ada penutup. Kalau dua-dua penutup pun tak guna. Dua-dua mangkuk pun susah. Jadi dua-dua sifat melengkapi. Satu menutup, satu mangkuknya. Okey. Apatah lagi untuk memakmurkan bumi. Yang untuk serta meneruskan kehidupan di dunia. Ini kerana terdapat suatu bahagian yang sangat penting daripada dirinya. Yang lompong dan kosong. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengisi melainkan perempuan yang menjadikan isterinya melalui jalan perkahwinan. Dengan perkahwinan ini, dia dapat menyempurnakan kekurangan dan mengisi kelompongan serta kekosongan itu. Seterusnya mencapai sifat insaniah pada dirinya. Jadi bila saya melihat diri saya sendiri, waktu bujang, saya dulu berniaga komputer lama. Di Rengit, saya kedai komputer ada tiga komputer. Saya ada di kawasan di jalan nak pergi ke Tarik Raja, saya buka kedai komputer. Tapi bila hidup di saya biasa dengan bujang, ikut kawasan orang asli Rengit, kat belakang pasar tu. Saya memang jenis lepak sampai pagi, 4 pagi, 3 pagi dulu lah waktu bujang. Kadang-kadang boleh kita hebat belajar agama sekalipun, tapi bila tidak ada pasangan dalam hidup, dia jadi hidup ni tak ada arah yang tertentu. Bila berkahwin ni dia lain, dia jadi susunan hebat. Susunan yang Allah bagi cukup hebat. Sebab saya ni memang orang yang kenalah memang ada pemalas masak dan sebagainya. Jadi sebenarnya kekurangan dari segi saya ni orang yang kalau isi borang, apa-apa borang pun saya tak jarang isi borang. Borang UPU pun tak pernah isi. Dan saya amat benci isi borang. Isi borang pun kadang-kadang saya suka isi borang tu bila saya dikahwin dengan orang rumah ni, dia suka pula isi borang. Semua dia nak isi je. Jadi bila diisi borang tu diisi cantik je. Isi bulat dekat dalam petak. Saya ni pula kalau isi borang tak pernah ikut petak. Saya orang yang sangat sembrono dan sempoi. Mak kata masa sekolah dulu, orang yang paling sampai dia kata orang yang pergi sekolah berlenggang sakan. Ingat lagi slogan untuk saya. Ustaz Khairul Fahmi, orang yang di sungai, berasal dari Sungai Bagan. Pergi ke sekolah berlenggang sakan. Saya amat orang yang cool dan lenggang sakan. Tak pernah datang dalam keadaan simple, sempoi, datang lambat. Waktu muka macam tak salah. Muka macam tak salah. Terlambat tidur kat surau. Dia dulunya perangai lah. Lambat. Nanti datang kelas yang kedua baru masuk. Baru masuk. Jadi ketika mana disebut tentang perangai saya ni, ya Allah, sebarang, isi borang pun malas. Tapi bila berkahwin dengan orang yang suka kepada poin-poin yang detail, bila komputer tu, dia menghadap komputer. Orang rumah saya pun PhD, dia punya bahagian PhD menghadap komputer detail. PhD ni kan remeh, renyah. Tapi dia suka benda tu. Data-data. Jadi benda tu bila dia kahwin dia jadi satu benda yang ngam. Satu benda yang ngam. Dan saya ni overall fikir. Dia nak katakan rajin tu, rajin lah. Tapi nak katakan laki ni kerajinan dia kat lain. Tapi bila bersatu, dia jadi satu yang sangat-sangat kuat. Saling melengkapi. Jadi sebab kalau berjalan sebagainya, saya suka berjalan. Memang mana-mana tempat saya suka berjalan dengan orang. Jadi saya adalah orang yang dia hotel-hotel teliti ni semua dia. Detail-detail. Tentang perjalanan, keberanian berjalan, menentukan perjalanan nak ke mana, ke Thailand, ke Kemboja, mana tepat, saya orangnya. Orang yang meletak ke satu. Tapi benda detail ni saya tak suka. Detail-detail, benda-benda yang, bukan detail lah, benda-benda yang sangat-sangat kecil. Nanti benda tu, ketika mana saat disebut, orang lelaki ni memang pandangan dia jauh. Kan? Sebab tu orang lelaki ni, orang kata pandangan dia jauh. Orang perempuan kalau pergi ke IKEA, dia nampak barang-barang detail depan dia. Tapi orang lelaki dia nampak kerusi di ujung kedai. Di ujung kedai. Yang jauh tu dia nampak. Sebab tu suami kita ni tak nampak sangat. Kita ni depan mata. Dia nampak janda sebelah. Sebab pandangan dia senantiasa jauh. Senantiasa jauh. Okey. Jadinya ketika mana saat dikata bahawa datang Seri Kemangan. Okey, jadi tapi bukan sebenarnya perangai laki-laki nampak lebih luas dan perempuan nampak yang sempit. Bukan sempit.
perempuan ni nampak yang lebih detail. Sebenarnya benda ni bila dia ngamkan, dia akan jadi hebat. Dia akan jadi hebat. Sebab tu saya tak boleh pegang anak saya. Hebatnya isteri ni, dia boleh jaga anak ni sampai ke pagi. Saya dah tak boleh, saya jadi marah. Saya tidur je. Nak esok nak ada kelas pula. Saya orang rumah saya. Anak ni saya nangis kan. Dia duduk peluk anak. Saya jadi marah. Kau ni kenapa? Ya, nangis je. Saya dah jadi marah. Lepas tu saya tidur balik. Orang rumah saya angkat anak tu. Dia tidur kat luar. Sebab tak nak ganggu saya. Tak nak ganggu saya nak tidur. Besok ada kerja. Jadi benda tu. Lepas tu saya terbenam kejap. Ya Allah. Syurga bagi perempuan yang didik anak. Susah didik anak ni. Baik saya suruh bekerja. Baik suruh saya lari kat padang tu lagi baik. Daripada suruh jaga anak seharian. Seharian. Sampaikan anak mak orang rumah saya bersalin. Setiap kali dia bersalin, saya akan hantar anak saya dekat pengasuh. Pak, lima saya hantar pengasuh. Ingat lagi. Punyalah pening, aku kena jaga anak. Rumah aku pergi bersalin ni. Saya apa lagi, saya masa nak hantar tu, saya hantar dulu anak-anak saya ni pergi. 4 orang anak masa tu mula awal lah. Hantar pergi pengasuh. Kat Siti Liza sebelah saya lah. Hantar semua. Dan saya telefon orang yang bawa van sekolah, suruh ambil dekat sana. Dan kemudian pergi. Orang bersalin. Orang pergi bersalin, anak saya tak pegang lagi dah. Jadi bila balik tu, saya contact Grab untuk dapatkan makanan bersalin. 2 minggu, tak berapa ratus? Seminggu 300 bang. Untuk kita dapat makanan untuk bersalin. Tak apa. Saya beli 300. 2 minggu, 600. Lagi baik duit daripada saya pergi pasar. Saya masakkan penat-penat aku masakkan, orang rumah tak makan. Orang rumah tak makan pula. Jadi tak tahulah, tak pernah masak. Jadi lebih kecah, lebih mahal jadinya kos. Jadi kos tu lagi mahal, bila rugi. Jadi saya punya orang simple. Simple je. Jadi simpelnya apa tau? Rasa orang bersalin, tak reti masak. Dulu mak saya pernah marah saya. Mi, kau ni melilit. Macam mana jadi suami orang? Melilit. Belajarlah masak. Ingat lagi. Kalau isteri kau nanti bersalin, baru kau tahu. Lapar. Saya ingat lagi saya jawab dengan mak saya dulu. Tapi kena marah lah lepas tu. Saya jawab, alah mak ni. Kalau dah lapar, pergi kedai lah. Makan. Dah lapar, pergilah kedai. Diamlah. Cakap melawan. Saya terfikir balik. Betul lah. Waktu rumah saya bersalin, lepas tu anak pertama tu dia kena pergi, anak pertama tu dia pergi balik kampung. 2 minggu kat kampung. Bahau, waktu kikir. Saya duduk 2 minggu tu. Saya ingat lagi. Orang-orang masjid siap bagi, Ustaz. Makanan, makcik ada belah rumah. Assalamualaikum, Ustaz. Ni lauknya dah makan belum? Ya Allah. Kat Selesa Jaya. Saya ingat lagi. Sampai saya makan, tak pernah makan dalam masa 2 minggu tu. Ada je makcik-makcik, ada yang pakcik tu hantar makanan. Ada orang Grab datang. Lepas tu saya dah tak ada makan, saya pergi kedai ngeteh dengan kawan-kawan. Jadi, kadang-kadang saya lawyer buruk waktu dengan mak saya. Tapi bila saya jadi betul-betul, bukan betul ke apa? Kalau lapar, pergi kedai makan. Kalau lapar, pergilah makan. Pergilah makan. Kat kedai makan pun ada. Kedai makan pun ada. Macam lagi pun ada sahabat saya nak belanja saya makan. Sahabat nak belanja makan je lagi pukul 9 suku. Yang penting saya datang. Jadi bukanlah cerita pasal tu. Cuma nak cerita pasal kita dengan isteri ni. Sifat saya berbeza dengan isteri saya. Sangat berbeza. Tapi saya boleh sebab berbeza itulah yang menyebabkan kita boleh bersama. Sebab itu di antara baiknya adalah selalu menghargai. Itu poin paling penting untuk suami isteri, saling menghargai. Sebab ada syaitan di kalangan kita. Dan demikianlah juga para wanita yang tidak mampu meyakinkan dan mengenali diri sendiri. Apatah lagi untuk memakmurkan bumi Allah dan meneruskan kehidupan seterusnya. Dengan kata lain, para perempuan turut terdapat kekosongan yang tidak akan terisi, melainkan hanya dengan bantuan lelaki yang menjadi suaminya. Melalui perkahwinan, lelaki tidak dapat menyempurnakan kekurangan dan memenuhi kekosongan perempuan serta membantu mencapai sifat insaniah pada diri. Saya baca dulu. Setiap lelaki dan perempuan mestilah menjalani kehidupan alam perkahwinan yang sempurna untuk menutup segala kekurangan masing-masing serta memenuhi segala kekosongan. Kehidupan alam perkahwinan ini terbina atas pertemuan di antara dua elemen, jiwa dan roh, hati dan akal serta jasad yang terdiri daripada hasil perkongsian mereka. Kemudiannya melahirkan anak-anak yang akhirnya mewujudkan sebuah keluarga yang besar. Bahkan dengan berkahwin juga, suami dan isteri bersama-sama mendapat menempuh segala kepayahan, membina impian dan juga cita-cita. Jadi insya-Allah itu di antara perkataanmu. Jadi masuk yang kedua, dia bukan masalah rezeki sebab saya mengajar. Saya biasa dengan jemaah masjid. Dengan makcik-makcik ni saya meriah.
Saya suka cakap begini, saya suka cakap, saya kat kelas, ustaz suka makan apa? Saya suka makan laksa. Tapi bila suka makan laksa, dah dapat Grab. Tiba-tiba datang laksa. Gitulah, kadang-kadang makcik-makcik ni kan suka. Dia suka bagi kan apa yang ustaz tu suka. Sebab saya ni jenis orang terus terang. Suka makan apa? Saya jawab, suka makan apa. Ustaz, saya nak belanja ustaz, nak makan apa? Saya nak makan ni lah. Saya terus terima. Saya terus terima, jarang menolak. Jadi begitulah saat mana hari ini kita nak sebut tentang bagaimana saya ingat Nabi ni daripada sebenarnya hadis Muslim, iza du'iya ahadukum falyujib. Nabi kata bila kamu dijemput dan diajak makan, maka jangan kamu pernah menolak. Ini hadis rawahul Muslim. Ketika mana saat Nabi bila diajak, dia mesti pergi. Dia mesti pergi. Lagi-lagi kalau orang ajak makan durian, saya mesti pergi. Mesti pergi. Jadi insya-Allah moga-moga diberikan. Tapi jangan kita meminta lah. Cuma bila diajak. Saya biasa tidak menolak. Kalau ada tak boleh pergi sangat, maka saya beri beberapa asbab lah kenapa saya tak boleh pergi. Sebab saya kata ada sedikit masalah peribadi sikit, saya tak dapat pergi. Jadi masalah peribadi itu banyak lah, antaranya malas, ngantuk, adalah. Tapi jangan jawab malas, jawablah masalah peribadi. Ya, insya-Allah itulah antara masalah peribadi yang berlaku. Jadi antaranya adalah malas nak keluar. Jadi insya-Allah moga-moga kita diberikan kehebatan, dan sebenarnya pada had yang kedua kita akan melihat bahawa apakah permusuhan kita dengan iblis. Kan? Permusuhan kita dengan iblis melalui perkahwinan. Dan cukup banyak sehingga Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 102 daripada surah Al-Baqarah mengatakan bahawa datangnya satu sihir yang diajak oleh Harut dan Marut, iaitu yang sehingga boleh memisahkan suami dan isteri. Dan bagaimana pula kalau kita melihat dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi daripada rawahul Muslim, yang kemudian datanglah seorang jin dan syaitan kepada iblis. Di antaranya dikata aku buat begini-begini, tetapi sebenarnya dikata bahawa iblis kata kamu tidak berbuat apa-apa. Maka datanglah jin yang lain, dikata aku telah memisahkan suami dan isteri. Maka iblis kata dekat dengan aku. Maksudnya ni hadis ni saya akan bincang, dan selepas daripada tajuk ini saya akan berbincang pula tentang bila kita ada perkahwinan bahagianya adalah ujian. Jadi siapa lawan kita? Semakin hebat kebahagiaan kita, semakin hebat musuh kita. Begitulah adanya Firaun, adanya Musa, lawannya Firaun. Rasulullah ada hebat lawannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Hebatnya adanya Atromen, adalah raksasa. Dia ada lawan dia. Dia ada lawan dia. Jadi begitulah kebahayaan rumah tangga yang hebat ini yang Allah letakkan adalah musuhnya. Jadi sebenarnya Allah dah beritahu dalam Al-Quran dan hadis tentang bagaimana pula apakah musuh kita dan bagaimana pula untuk kita melawan dan counter kita punya perkahwinan kita. Jadi bukan ni pasal diri saya, tapi dalam hadis dan Al-Quran bagaimana untuk kita mengcounter dan juga perkahwinan kita daripada rosak, daripada dirosakkan oleh iblis alaihissalam. Dan moga-moga yang mendengar pada hari ini Google Meet, moga-moga kita semua juga dilindungi oleh Allah daripada syaitan yang selalu menghasut suami dan isteri, adik-beradik dan juga kaum kerabat kita supaya berpecah belah. Kerana dasar wadah yang pertama untuk pecah belah ni daripada asalnya suami isteri. Kesan sosial pada hari ini suami isteri. Sehingga surah ayat 1000 dinar diturun pada kisah talak dalam surah At-Talak. Sebab kisah kewangan, harta, ekonomi berasal daripada kisah penceraian. Sebab tu orang-orang yang bercerai hari ini masalah kewangan dia besar. Jadi masalah kewangan ni akan jadikan kita ni nak makan rasuah, kita ni nak jadi isak dada, pening, anak-anak terabai. Sebenarnya masalah ini semua berlaku adalah kerana perkahwinan yang rosak, yang dirosakkan. Walaupun perceraian itu dibenarkan dalam Islam, tapi selagi boleh kita pertahankan, kerana ingat kita bergaduh suami isteri, anak beradik, anak-anak, sebenarnya ada musuh kita yang nyata adalah iblis. Wallahu a'lam. Kalau ada nak pertanyaan boleh di dalam Google, dalam boleh message dalam kita punya chatting, dan juga boleh unmute lah. InsyaAllah. Sebab kita belum masuk lagi dalam bab ini, cuma penerangan bagi permulaan kisah perkahwinan.
perkahwinan. Tapi kalau ada yang mungkin tak boleh nak bertanya di sini, bolehlah WhatsApp, boleh ambil nombor telefon saya, WhatsApp lain insya-Allah. Kalau tak ada, kita terus kepada surah Al-Mulk insya-Allah. Ada ke jemaah mungkin satu atau dua soalan? Kalau tak ada, kita terus dengan penutup kuliah kita. Assalamualaikum. Ada satu nak Waalaikumsalam tanya. warahmatullahi. Boleh. Ni macam ni, makcik pun heran. Macam kita mengaji tadarus lah sama-sama kawan kan. Tiba-tiba dia kata, kalau kita habis surah tu, kita ramai-ramai baca Sadaqallahul Azim. Lepas tu siapa yang baca giliran seterusnya kalau ada surah Bismillah lah. Yang dulu-dulu habis nak khatam, nak tutup Quran baru baca Sadaqallah. Itu ada ke hadis ke apa, sunat ke apa tu nak tahu. Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita jadi jauhkan dari perkara-perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Dalam Al-Quran menyebut dalam surah Al-Ali Imran, kan? Qul sadaqallah. Maka bila dibacakan ayat Quran ni, maka bila mana kami cenderung meletakkan bahawa boleh digalakkan baca sadaqallah ni, kerana ada surah Ali Imran ayat 30, ayat ke-95. Bila kita dibacakan kataan Al-Quran, kan, maka katakanlah wahai Muhammad, qul sadaqallah. Maka katakanlah sadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Pernahlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Nabi Ibrahim yang ikhlas berdasarkan tauhid dan bukanlah ia orang-orang yang musyrik. Okey, jadi pada perkataan inilah maka kalau melihat adakah perbuatan mengucapkan sadaqallahul azim ini bid'ah, maka kita boleh menyebut sebagai perbuatan itu dibenarkan di dalam Islam. Cuma adakah kita baca sadaqallah ni lepas daripada Al-Quran ni dilakukan pada zaman Nabi? Maka jawapannya tidak. Tidak. Maka ketika mana antara disebut penghormatan oleh Imam Al-Qurtubi, antara cara menghormati Al-Quran adalah dengan cara seorang selesai membacanya, dia membenarkan Tuhannya, membenarkan sadaqallahul azim, dan bersaksi bahawa Rasulullah telah menyampaikan Al-Quran, serta bersaksi bahawa Al-Quran adalah benar dengan mengucapkan sadaqata, lain-lain, sadaqata rabbana wa balaghta rusulika wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Ini daripada Imam Qurtubi, panjang lah. Dia jawab bila habis selesai baca Qurannya, dibaca sadaqta rabbana wa balaghta rasuluk wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Makna dia apa? Benarlah wahai Tuhan kami, dan telah apa yang telah disampaikan oleh Rasul kamu, dan kami adalah orang yang menyaksikan, yakni hamba Allah yang telah menyaksikan. Jadi kat sini perkataan sadaqta ya rabbana ataupun sadaqallahul azim, ini satu perkara yang telah berlaku pada zaman-zaman ulama yang dahulu. Cuma hari ini adakah kita perlu baca? Kalau tak baca boleh tak? Ya, tak masalah, sebab dia tak berlaku pada zaman Nabi. Jadi hari ini cuma ulama letak sebagai kata kalau nak baca sadaqallahul azim maka boleh. Jadi kalau tak baca tak ada hukum, sebab tidak ada satu pun hukum dan nas tentang membaca sadaqallahul azim. Cuma ulama-ulama saja suka meletakkan. Sebagian ulama antaranya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, mereka tak membenarkan baca sadaqallahul azim, kerana dikata itu adalah bid'ah, kerana zaman Nabi tak melakukan. Tapi ulama-ulama lain melakukan. Jadi kat sini tidak ada satu pun atau cara ataupun orang kata bukan atau cara. Tak ada satu pun sebenarnya cara yang paling tepat untuk membaca sadaqallahul azim tu bila dan bagaimana dan sebagainya. Jadi kalau ada orang baca sampai selesai baca Quran, itu cara dia. Kalau dia berhenti kejap sadaqallahul azim, kemudian sambung lagi kawan lain, itu benar. Tak ada masalah. Ataupun tengah-tengah orang baca Quran, sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah. Sadaqallahul azim. Dia cuma bukan pengakhiran. Dia cuma membenarkan kata-kata Allah. Sebagaimana kita baca At-Tin, alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita jawab alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita pun jawab bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Benar, akulah adalah orang yang menyaksikan kehakiman, keadilan Allah. Jadi kalau Allah bagi tahu, baca Quran setiap kali ayat kita baca sadaqallahul azim.
Sekali kita dengar orang baca Quran, sadaqallahul azim. Tak ada masalah. Jadi ingat puan, jadi bila kita nak baca Al-Quran, kalau kita pertengahan nak baca surah Al-Azim ke, nak akhir ke, nak tamatkan bacaan kita untuk orang sebelah baca ke, dia tidak ditentukan mana-mana cara sebab benda tu tak pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma ikut ustaz tu lah. Jadi bila kita pergi kelas ustaz tu cara dia begitu, maka kita follow je lah. Sebab kita belajar ilmu dengan dia, kita ikut cara dia. Wallahu a'lam. Jadi dah boleh. Terima kasih. Ini kawan-kawan yang baru tu dah cakap menghormati surah tu. Tak ada. Sebelum ni ustaz tak apalah. Nak tu je lah kan. Sebab selalu dulu pun dengan ustaz-ustaz pun dia tak ada bertadarus ke mana-mana pun dia tak ada buat macam tu. Dia kata habis dia sudah ramai baca. Lepas tu orang lain baca sambung. Tu yang nak tanya tu. Tu je lah. Okay. Terima kasih. Dia tak ada masalah. Okey, sama-sama. Dia tak ada masalah dalam bab tu. Kerana bab itu tidak pernah berlaku zaman Rasulullah. Jadi penghormatan tu atas diri orang tu sendiri. Jadi sebenarnya tak baca pun tak merupakan satu penghormatan. Bab tak. Kalau kita menghukum begitu, maka sahabat-sahabat Nabi semua tak hormat Al-Quran. Sebab Nabi-Nabi, para Nabi dan para sahabat tidak pernah membaca pun. Sadaqallahul azim setelah habis baca Quran. Jadi kalau nak buat je lah. Tak nak buat, tak lebih baik dan tak ada masalah. Saya pun jarang buat. Jarang buat. Tapi nak sebut, maka pun dibenarkan. Wallahu a'lam. Jadi insyaAllah. Kita sambung dengan bacaan Al-Mu Ustaz. Sebab 9.15 kita ada kuliah yang kedua. Okey, boleh. Jadi kita kalau ada soalan, tunggu pada pertemuan akan datang. InsyaAllah. Okay, kita baca Al-Mu dulu. Sebab 9.15 kita ada kuliah yang kedua. Kalau nak baik lagi, dia yang 9 suku tu yang baca. Okey, yang kelas tu okey, tak salah. Okey, insyaAllah. Dia orang minta Ustaz baca. Okey, insyaAllah kita baca Al-Mulk dan juga kita mulakan dengan Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah rahmati kami, ya Allah dengan Al-Quran yang kami baca pada malam ini, ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca pada malam ini sebagai imam ikutan kami,
sebagai cahaya menerangi kami, ya Allah, sebagai hidayah petunjuk kami, sebagai rahmat kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah, dan sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit yang kami hadapi. Allahumma dzakirna minhu ma nusina, di saat mana kami dilupakan, dilekakan, ya Allah, Engkau selalu ingatkan kami untuk selalu kami dapat membaca Al-Quran dan selalu dapat kami menghafaz Al-Quran. Wa'allimna minhu ma jahilna, di saat mana kami jahil ajarkanlah, di saat mana kami tidak faham fahamkanlah, di saat mana kami tidak pandai pandaikanlah kami membaca Al-Quran. Warzuqna tilawatahu, dan ya Allah berikan kepada kami rezeki, ya Allah, tilawata suratul Mulk, untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini fi kulli lailah, pada setiap malam. Warzuqna, dan berikan kepada kami kesempatan dan juga rezeki, ya Allah, tilawatul Quran, untuk kami dapat selalu membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan, dan jadikan Al-Quran yang kami baca pada malam ini sebagai hujjah kepada kami. Wa syafa'atan fil qabr, dan juga Al-Mulk yang kami baca pada malam ini sebagai syafaat dan juga sebagai pembantu kami di dalam kubur, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan semesta alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, taqabbal ya Karim. Saya mohon maaf kalau terlambat, dan 9.18 saya tengok tadi pun Ustaz Wan Halim telah masuk. Minta maaf Ustaz Wan Halim. Jadi insyaAllah moga-moga kita diberkati semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Amin ya